Saya rasa dah boleh mula dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Setinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkih di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudah hadir ke online webinar kami. Okay. Assalamualaikum semua yang hadir. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpah kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar kempen kesedaran Go Green and Clean Future pada hari ini. Di sini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi dan para hadirin yang dimuliakan sekalian. Kempen kesedaran ini dijalankan oleh kumpulan kami bagi memenuhi keperluan subjek SCCA 2073 Perhubungan Awam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Mardiah binti Muhammad Ramli, selaku hos anda pada hari ini, Ahmad Kamal Isaac bin Jepun, Ahmad Sukri bin Temilang dan Nur Salihah binti Abdul Nasir. Okey, baiklah. Kempen kesedaran kita pada hari ini akan membahaskan mengenai projek perintis yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam meningkatkan kebersihan alam sekeliling dan bekalan air. Dalam acara webinar hari ini, kami menjemput Cik Roslina binti Sarif yang merupakan Jurutera Kesihatan Umum J48 yang bertugas di Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Di sini saya ingin menceritakan serba sedikit latar belakang tentang beliau. Okey, Cik Roslina berasal daripada Relau Kedah di mana beliau dilahirkan pada 1 Oktober 1985. Berkelulusan Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dari Universiti Malaysia Pahang. Okey, untuk pengetahuan, beliau berpengalaman bertugas sebagai jurutera projek di Pulau Kandi Sdn Bhd pada 2008 hingga 2009. Bertugas sebagai penolong pengarah J41 Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya pada tahun 2009 hingga 2011. Bertugas sebagai jurutera operasi di Hostel Taiping dari tahun 2011 hingga 2015. Dan kini beliau berkhidmat sebagai jurutera Kesihatan Umum J48 di Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Okey, tanpa melengahkan masa, dijemput Cik Roslina untuk menyampaikan ceramah beliau pada hari ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Jelas ke? Jelas. Boleh dengar tak? Jelas okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Urus Setia kerana sudilah menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi dalam kempen kesedaran Go Green and Clean Future lah. Okey, jadi untuk makluman kami di Jabatan Kesihatan Negeri Perak di bawah cawangan kejuruteraan kita ada melaksanakan program bakas ataupun bekalan air dan kebersihan alam sekeliling. Okey, program ni antara program yang tertua lah dalam sektor kejuruteraan di kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit lah pengenalan program ini dan apa yang kita laksanakan lah. Yang mana kita boleh kaitkan dengan kempen Go Green dan Clean Future ni. So saya share dulu skrinnya. Boleh nampak ke skrin? Boleh Puan. Boleh ya? Okey. Okey, jadi untuk makluman semualah. Okey, bila kita cakap pasal alam sekitar ni. Ya? Penceramah kita tak berapa nampak lah dekat skrin. Oh ya. Kena pakai sikit macam tu. Tak boleh nak cover dia punya kamera. Sekejap ya. Sekejap ya. Lama. Okey, Cuna. Bawa atas sikit. Ya, ya. Okay, better.
sebab dia punya apa? Kamera ni dia senang, dia sangat longgar. Tak apalah, yang penting isi dia. Ya. So saya mulakan lah ya. Boleh ya? Okay, jadi untuk pelaksanaan program BAKAS ni seperti yang semua untuk makluman semualah. Okay. Kalau kita cakap pasal alam sekitar ataupun alam sekeliling ni, dia ada kaitan dengan kesihatan tau. Kalau alam sekeliling ni bersih, kesihatan penduduk pun baiklah. Alam sekeliling dengan kesihatan ni memang berkait rapat lah. Okay. Jadi sebab itulah program ni di-initiate lah di bawah kejuruteraan. Okay. Saya cerita sikit lah sejarah dia. Okay. Kalau kita tengok peratus bekalan air di kawasan luar bandar pada awal tahun 1968 dahulu, kita boleh nampak yang menggunakan paip air hanya 3.6% je. Bila kita cakap guna paip air ni adalah paip air yang terawat. Okey, manakala yang majornya 85.3% ni menggunakan telaga yang tidak terkawal. Okey, apa yang dikatakan sebagai telaga tidak terkawal ni? Maksudnya dia hanya menggali telaga gali yang tiada protection di sekeliling tu yang boleh mungkin berlakunya pencemaran sekeliling masuk ke dalam air telaga tu. Dan 11% lagi memang tiada air terawat lah. Okay. Jadi kat sini kita tengok hanya 3.6% saja yang menggunakan air terawat. So apa yang berlaku pada ketika tu? Okey, pada tahun 1968 ni, bila banyaknya air tidak terawat ni, okey, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan satu program lah untuk meningkatkan kebersihan alam sekeliling di kawasan luar bandar. Okey, awal tahun 1970-an berlakunya wabak penyakit yang berleluasa lah, terutamanya wabak kepialu, taun, yang ni disebabkan oleh kita punya bekalan air itu sendiri. Bekalan air yang tidak terawat lah yang kita yang ada pada penduduk pada ketika tu. Jadi apa yang kita buat? Kementerian Kesihatan telah pun memulakan program Rural Environmental Sanitation Program, okay, untuk sistem bekalan air dan juga tandas yang sanitari lah, tandas curah. Kalau perasan dekat kampung-kampung ni, okay, dia punya kita ada bekalkan tandas yang tanpa ada flushing system tu, okay, tapi kita curah, sebab kita panggil dia tandas curah, okay. Dan masih terdapat lagi lah kalau siapa yang tinggal dekat kawasan luar bandar tu. Okay. Kemudian program kita ni diteruskanlah di Sabah dan Sarawak. Pada mulanya di Semenanjung Malaysia saja. Kemudian diperluaskan di Sabah dan Sarawak. Dan pada ketika tu 1976 Jurutera Kesihatan Umum ditempatkan di setiap negeri lah. Okay, untuk menguruskan projek-projek bekalan air ni. Okey, pada 1978 wabak penyakit taun ni masih tinggi dengan 1,536 kes dan juga 62 kematian. Bukan bermaksud sistem kita tu tidak okey, tapi perlu diperluaskan lagi lah. Okey, disebabkan dengan wabak penyakit ni. Kemudian bila ada peningkatan program-program yang kita buat ni, okey, kita telah rebrand lah nama Rural Environmental Sanitation Program ni kepada namanya BAKAS. Kat sini ada tak orang Sabah? Dalam grup ni, dalam student ni ada ke Sabah, dia Sabahan? Kalau ada yang daripada Sabahan, dia tahulah BAKAS tu apa. BAKAS ni dia sebenarnya nama kalau orang Sabah Sarawak ni dia sebenarnya nama binatang
hidung apa kaki pendek tu. Tahu kan? Okey, tapi kita sebab nama sikatan tu, nama bakas lah kita panggil bekalan air dan kebersihan alam sekeliling. Okey, kemudian pada tahun 1996, bila kita nampaklah berhasilnya program kita ni, kita telah memohon melalui rancangan Malaysia ke-7 pada ketika itu untuk kita kembangkan skop program kita ni daripada kita bina bekalan air dan juga tandas sanitari tu, kita mencakupi juga sistem pelupusan air limbah dan juga sistem pelupusan sisa pepejal. Nanti saya akan ceritakanlah apa tu program, apa yang dinamakan kemudahan-kemudahan tu, apa penerangannya. Saya akan cerita dengan lebih lanjut lah. Sementara tu sambil saya ni, kalau ada sesiapa nak tanya boleh interrupt saya lah. Boleh tanya. Okey, jadi bila kita cakap kita nak memulakan satu program ni, kita perlu tahulah apa itu objektif dengan strateginya program ni. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita cerita pasal penyakit kan, penyakit bawaan air. Jadi tujuan program ni adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan masyarakat luar bandar. Kita fokus kepada masyarakat luar bandar sebab apa? Dekat luar bandar lah yang berlakunya tiada kemudahan awam di luar kawasan PBT, luar kawasan majlis, yang kampung-kampung ni susahnya nak dapat bekalan air awam, susahnya nak dapat kemudahan sanitasi dan juga sistem kutipan sampah pun susah nak dapat, penduduk uruskan sampah sendiri. Jadi sebab itulah program ni kita nak meningkatkan tahap kesihatan masyarakat luar bandar dengan kita melaksanakan strategi-strategi ini. Strategi yang pertama apa? Kita dapatkan data asas untuk kawasan operasi bakas. Okey, apa tu data yang dikatakan sebagai data asas? Kenapa kita perlukan data asas ni? Okey, nanti saya cerita dengan lebih lanjut. Kemudian strategi yang kedua adalah melakukan pencegahan pengawalan penyakit-penyakit lah, bawaan air, najis dan lain-lain. Apa yang dikatakan dengan pencegahan tu, iaitu kita melaksanakan kita melaksanakan kemudahan lah, kita memberi kemudahan yang saya cakap tadi lah, kemudahan bekalan air, kita beri kemudahan tandas, kita beri kemudahan SPSP, kita beri kemudahan SPAL kepada penduduk-penduduk di kawasan luar bandar. Kemudian seterusnya, bila kita nak melakukan pencegahan tu, nak bina kemudahan tu, kita kenalah ada peruntukan, peruntukan untuk pelaksanaan tu. Peruntukan nak dapat mana, pelaksanaan tu secara apa, itu strategi yang kita kena fikirkan. Seterusnya, lepas kita beri kemudahan tu, adakah kita tinggalkan saja? Tidak. Kalau di Jabatan Kesihatan, kita akan memberi pendidikan kesihatan. Bila kita cakap kawasan luar bandar ni, termasuklah kawasan kampung orang asli. Okey, jadi pendidikan kesihatan tentang cara menggunakan kemudahan yang kita beri, cara menyelenggara kemudahan yang kita beri perlulah diberi kepada penduduk. Okey. Kemudian seterusnya strategi yang kelima, pembangunan modal insan ni dari segi kursus-kursus yang diperlukanlah kepada staf-staf kita, staf-staf bakas di daerah. Okey. Kita pergi kepada strategi yang pertama tadi pasal data asas kawasan operasi bakas. Tadi saya cakap, objektif kita nak meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan luar bandar. Jadi bila kita nak meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar, kita mestilah mendapatkan data di kawasan operasi kawasan masyarakat luar bandar tu. Data apa? Data berkenaan dengan ada tak maklumat bekalan air dekat situ, maklumat tandas dekat kawasan tu. Jadi daripada data tu barulah kita dapat tahu macam mana, kawasan mana lagi yang perlukan bekalan air, kawasan mana lagi yang perlukan projek tandas, kawasan mana lagi yang perlukan projek sanitasi, SPAL dan SPSP. Okey, jadi sebab itulah kita perlu tahu pertama sekali kawasan operasi bakas tu sendiri.
apa yang dikatakan sebagai kawasan operasi bakas, apa lingkungan kawasan-kawasan operasi bakas itu. Kemudian kita punya kaki tangan di daerah akan melaksanakan bancian data asas kampung lah. Kita akan dapatkan maklumat di setiap rumah, maklumat data asas di setiap rumah di kampung-kampung tersebut. Kemudian kita kena lakarkanlah peta kampung sebab kita nak memantau kawasan operasi kita tu. So kena ada peta kampung untuk setiap kawasan operasi yang kita pantau. Kemudian data-data yang kita dapatkan tu kita akan masukkan dalam sistem lah, sistem aplikasi iBakas. So kita boleh pantau melalui sistem saja. Okey. Jadi untuk kawasan operasi bakas ni, apa yang dikatakan sebagai kawasan operasi bakas adalah kawasan-kawasan yang mana kampung-kampung tu di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sekarang saya rasa nama dia dah lain lah, bukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kemudian kita ada kawasan-kawasan Felda, kawasan-kawasan Fekra, kawasan Ladang, Lombong, kawasan-kawasan kampung-kampung yang telah digazetkan di bawah JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan juga kawasan-kawasan yang digazetkan di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Ini belah Sabah dengan Sarawak lah. Okay. Jadi bila kita kata kawasan ini kawasan kira kita katakan sebagai kawasan operasi bakas lah. Okey. Kawasan mana yang kita dapat laksanakan projek bakas tu? Okey. Kawasan yang kita laksanakan projek bakas tu adalah di kampung-kampung tradisional lah. Macam mana kita nak tahu kampung-kampung tu kampung-kampung tradisional? Kampung-kampung yang mana dia tak termasuk di bawah pembangunan terancang tu. Okey, kampung-kampung lama lah, kampung dia punya pembangunan dia tidak terancang kat situ. Okey. Boleh juga kawasan tu kita laksanakan di kampung moden, kampung tersusun, kampung orang asli, kawasan Bagan. Kawasan Bagan ni adalah kampung atas air. Kampung atas air. Kemudian kawasan pecahan ladang. Satu lagi. Kawasan pecahan ladang ni maksudnya ladang tapi dia telah jual kepada orang persendirian dan dia membentuk kampung di situ. Okey, ada juga Okey. Okay, ni saya nak lebih jelas lah. Okey. Bila kita kata kawasan operasi bakas ni, dia sebenarnya kawasan di luar kawasan operasi PBT. Kawasan operasi PBT ni kawasan majlis lah ya. Okey, bila kita cakap sebagai kawasan operasi PBT tu kawasan yang mana cukai dikutip. Cukai taksiran dikutip. Kemudian dia ada kawalan pembangunan dekat kawasan tu. Okey, maksudnya kalau kita duduk taman kan, kalau kita duduk taman, kita nak bina, nak naik taraf rumah kita yang sedia ada tu, kita perlu mendapat kebenaran PBT dulu. Kena maklum kepada pihak PBT. Itu yang maksudnya kawalan pembangunan PBT. Kemudian dia ada kutipan sisa pebejal dari rumah ke rumah. Itu yang dimaksudkan dengan kawasan operasi PBT. Dia ada bekalan air awam dan dia ada sistem pembentungan awam. Itu yang dikatakan sebagai kawasan operasi PBT. Okey, jelas Okey. Seterusnya kita ada kawasan kawalan PBT. Okey, kawasan kawalan PBT ni dia ada kawalan pembangunan dekat kawasan itu tapi dia tiada cukai taksiran. Itu perbezaan dia. Cukai taksiran tak dikutip. Tetapi kutipan sisa pepejal dibuat di dari tong komunal di tepi jalan utama. Yang mana perkhidmatan ni dijalankan secara percuma lah oleh pihak PBT. Dia ada bekalan air awam. Sistem pembendungan tu mungkin ada ataupun dia menggunakan individual septic tank lah. Ni kawasan kawalan PBT Okey. So di luar ni, kawasan luar bandar ni, inilah yang kita katakan sebagai kawasan operasi bakas yang bertanda yang berlorek merah ni Okey, maksudnya kawasan operasi bakas dia mencakupi juga kawasan kawalan PBT. Kecuali kawasan operasi PBT lah. Maksudnya untuk
di luar kawasan operasi bakas ni kita tidak mengutip lah data bancian kampung tu, kita tak kutip dan kita tak jalankan projek dekat kawasan tu. Okey. Okey, jadi ni hanya untuk maklumat lah Okey, bila kita cakap kawasan projek bakas ni, okey, yang saya cerita tadilah kawasan kampung tradisional yang mana wujud sebelum program bakas ni dijalankan dan rumah-rumah dibina tak tertakluk dengan di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Ini yang dikatakan sebagai kampung tradisional. Kalau kampung moden atau tersusun ni, dia kampung yang baru diwujudkan dan dia banyak dipengaruhi oleh kemajuan terkini, mempunyai perancangan kegunaan tanah yang ekonomik dan mempunyai potensi pembinaan infrastruktur awam di masa hadapan lah. Okay. Kemudian kalau kampung orang asli, dia ada dua jenis tau kampung orang asli ni, yang mana satu dia didaftarkan di bawah JAKUA dan tidak berpindah randah. Sebab kita tahu orang asli ni kadang-kadang dia hidup dia nomad kadang-kadang dia akan berpindah randah bila berlaku sesuatu. Tapi untuk yang kes kampung orang asli yang berdaftar di bawah JAKUA ni dia dah tetap dekat kawasan tu, dia tidak berpindah randah lah. Dan penempatan ni dia mudah lah untuk pembangunan oleh pihak JAKUA. Okey, tapi ada juga kampung orang asli yang tak berdaftar di bawah JAKUA, yang mana kampung asli ni dia mempunyai latar belakang dan budaya tersendirilah. Sebab tu program bakas kita kena ambil kira juga dekat kampung orang asli yang tidak berdaftar di bawah JAKUA ni. Kemudian kita ada kampung bagan ataupun kampung atas air yang saya cerita tadilah, penempatan di pesisiran air lah, termasuk sungai, laut, tasik. Dan juga kita ada kawasan pecahan ladang yang mana penempatan asalnya sebuah ladang yang dimiliki oleh badan korporat yang tertentu, tapi dia pecah milik lah kepada individu perseorangan ataupun kumpulan kecil yang dia jadi kampung kecil lah. Ini yang kita katakan sebagai kawasan pecahan ladang. Okey, jadi kan tadi kita dah kutip data asas, kita dah kutip data asas bancian tu. Jadi strategi seterusnya kita akan laksanakanlah pencegahan dengan pengawalan penyakit berjangkit ni. Okey. Sebelum tu ada apa-apa soalan bagi strategi yang pertama? Puan. Boleh ke? Boleh saya teruskan? Puan, Ya. mendengar ke? Ya, dengar. Saya nak tanya satu soalan lah. Kalau Ya, sisi boleh. daripada kilang-kilang tu adakah dia di bawah program bakas juga? Sorry? Sisa buangan daripada kilang-kilang tu adakah dia berada di bawah program bakas juga? Tak. Untuk kawasan industri ni dia dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sebabnya efluen daripada industri ni itu di bawah kuasa ni di bawah Jabatan Alam Sekitar lah. Untuk bakas ni kita fokus kepada penduduk di kawasan luar bandar saja. Jelas ya? Okey, jelas Puan. Terima kasih. Okey, sama. Okey, jadi untuk yang strategi kedua ni, okey, macam mana kita nak menjalankan pencegahan dengan pengawalan penyakit berjangkit bawaan air najis dan vektor ni adalah dengan kita membina kemudahan asas kebersihan alam sekeliling lah. Okey, untuk di bawah program bakas kita ada dua jenis sistem, iaitu sistem bekalan air bersih. Okey, dan kita ada tandas sanitari ataupun tandas curah. Kemudian kita ada sistem pelupusan air limbah dan juga sistem pelupusan sisa pepejal. Okey, di mana konsep bakas ni adalah konsep yang berteknologi kos rendah. Sebabnya kita memberikan kemudahan ni kepada kemudahan penduduk luar bandar. Yang mana kita tahu penduduk luar bandar ni dia punya ekonomi keluarga dia memang agak susah lah kan. Jadi kita tak boleh memberi kemudahan yang terlampau canggih kerana dia akan efek lah dari segi pengoperasian dan penyenggaan kepada penduduk tu.
Jadi sebab tu konsep projek yang kita bagikan tu adalah teknologi yang berkos rendah dan mudah dan juga bersesuaian lah. Mudah dari segi operasi dan juga penyelenggaraan kepada penduduk. Okey. Okay, nanti saya akan tunjukkanlah apa yang sistem tu dengan lebih detail. Saya teruskan dulu dengan strategi. Okey. Kemudian yang strategi ketiga adalah itulah saya kata peruntukan dengan pelaksanaan tu. Jadi untuk program Bakas ni peruntukannya memang KKM ataupun pihak kesihatan akan membiayai kos bahan binaan tu. Okey. Jadi kita akan beri subsidi sebenarnya, subsidi untuk membiayai kos bahan binaan tu. Dan peruntukan tu kita dapat daripada kerajaan pusat lah sebab kita kesihatan di bawah kerajaan persekutuan. Yang mana pelaksanaan projek tu kita laksanakan secara gotong royong dan juga ada juga secara sebut harga. Gotong royong ni kita akan melibatkan penduduk lah dalam pembinaan sistem bekalan air tu. Okey. Ada juga yang kita kalau projek tu terlampau banyak, contohnya untuk satu daerah tu ada 20 tandas yang kita kena bina. Okey, jadi kita nak buat gotong royong tu agak sukar lah. Jadi kita terus lantik kontraktor untuk laksanakan pembinaan tersebut. Okey, ada dua jenis lah pendekatan pembinaan kita ni. Okey, kemudian apa unit Bakas buat? So unit Bakas akan membantu dalam menyumbangkan kepakaran teknologi lah. So kita akan membantu penduduk dari segi design dia punya reka bentuk sistem tu dan juga bersama-sama lah kita bergotong royong dengan penduduk semasa pembinaan kemudahan tu. Okey, tapi untuk operasi dan penyelenggaraan, okey, yang ni kita serahkan kepada penduduk lah selepas kita laksanakan pembinaan tu bersama-sama dengan penduduk. Kita akan memberi pendidikan kesihatan, kemudian kita akan ajar penduduk cara-cara untuk menggunakan kemudahan tersebut dan cara-cara untuk selenggara kemudahan tu. Okey. Okay, dari segi pemantauan ni, inilah dari segi laporan di pihak JKN dan juga pejabat kesihatan daerah lah. Ini tak perlu diterangkan sangat. Okey. Okey, yang seterusnya kita memberi pendidikan kesihatan lah. Yang ni yang saya cakap ni. Okey, kita beri pendidikan dan promosi kesedaran tentang kebersihan dan amalan kebersihan diri. Yang ni dilaksanakan oleh PPKP dan PKA. PPKP tu penolong pegawai kesihatan persekitaran dan juga pembantu kesihatan awam lah di peringkat pejabat kesihatan daerah. Kemudian kita akan laksanakan jugalah latihan operasi dan penyelenggaraan kemudahan bekalan air yang telah siap dibina sebelum kita serahkan kepada penduduk. Dan selain itu kita juga bersama-sama akan dengan penduduk lah untuk membentuk jawatan kuasa operasi dan penyelenggaraan di peringkat kampung. Ini selalunya kita akan tubuhkan untuk jenis bekalan air yang berpusat. Nanti saya akan tunjuk contohnya gravity feed system. Yang mana sistem ni dia bekalkan untuk satu kampung. Jadi perlu ada jawatan kuasa operasi dan penyelenggaraan di peringkat kampung apabila dia siap dibina. Okey, untuk strategi 5 ni saya tak nak sentuh sebab ini lebih kepada staf KKM tu sendiri. Okey. Okey, sedikit saya sentuh pasal polisi pelaksanaan program Bakas sebab bila saya cakap kita bagi kemudahan subsidi kan, sebenarnya adakah semua orang boleh terima kemudahan ni? Tak. Sebenarnya untuk polisi pelaksanaan program Bakas ni, kita memberi bantuan ni untuk masyarakat luar bandar, warga negara Malaysia saja. Jadi kalau ada warga negara Indon ke Bangla ke dekat kampung tu yang menjadi penduduk tetap kat kampung tu, kita tak bagi. Sebab ini untuk warga negara sahaja.
Kemudian untuk kita akan laksanakan projek bakas ni di kawasan operasi bakas seperti yang telah saya ceritakan tadi ya. Okey. Dan keutamaan peruntukan ni kita bagi kepada penduduk yang miskin tegar ataupun miskin. So garis kemiskinan tu kita boleh semaklah dengan unit perancang ekonomi di daerah masing-masing lah. Dan bila kita melaksanakan projek tu, kita lebih menggalakkan pelaksanaan secara gotong royong lah, kerana ia lebih murah dan mudah lah. Tapi sebenarnya pada zaman sekarang lah, kebanyakannya yang duduk dekat kawasan luar bandar ni adalah terdiri daripada warga-warga emas. Jadi kalau kampung tradisional lah, saya cerita ni pasal kampung Melayu . Kalau kampung Melayu ni kebanyakannya orang tua je yang tinggal kat situ. Jadi kita nak minta penduduk tu nak gotong royong bersama dengan kita tu pun macam agak susah lah. Jadi kadang-kadang dekat peringkat daerah ni kita buat inisiatif dengan melibatkan student-student daripada institut latihan untuk bersama-sama lah buat gotong royong membantu untuk masyarakat di luar bandar ni lah. Okay. Kemudian seterusnya dari segi operasi dan penyelenggaraan kemudahan ni yang macam saya ceritalah, okey, dia adalah dilaksanakan oleh penduduk itu sendiri. Okey. Dan harus diingatlah sebenarnya projek bakas ni sebenarnya dia adalah kemudahan interim saja, sehingga kemudahan-kemudahan kekal tu disediakan oleh pihak berkuasa yang berkaitan. Kenapa kita kata dia kemudahan yang sementara? Sebabnya bila kita sediakan tu, kita mengharapkan ada kemudahan yang lebih baiklah, sebab bekalan air yang kita beri ni bekalan air yang bersih, bukan terawat. Okey. Jadi dia lebih baik ada kemudahan-kemudahan kekal yang disediakan oleh pihak berkuasa yang berkaitan lah. Contohnya macam dekat Laut kat Perak ni, pihak berkuasa air kita adalah Lembaga Air Perak. Jadi kalau Lembaga Air Perak dapat buat loji di kawasan-kawasan yang memang tak di kawasan luar bandar ni, jadi lebih inilah orang kata lebih baiklah. Sekejap ya, tak boleh nak next slide. Okay. Tapi adakah itu saja kita punya polisi program bakas? Tidak. Sebenarnya kita beri juga kelonggaran. Okey, kelonggaran jika di atas sebab-sebab berikutlah. Contohnya macam katalah kawasan tu, kampung tu dah masuk kawasan PBT, tetapi berlaku wabak penyakit ataupun risiko wabak penyakit, contohnya berlaku denggi ke malaria ke. Jadi kita boleh guna budi bicara untuk memberi projek-projek bakas untuk kepentingan kesihatan awam lah. Ini kelonggaran-kelonggaran yang kita berikan lah. Ada juga kawasan luar bandar yang mempunyai infrastruktur bekalan air awam. Dia duduk kawasan luar bandar tapi ada infrastruktur bekalan air awam yang pipe LAP tu dekat. So itu kita boleh berikan bantuan subsidi kepada penduduk untuk dia lakukan sambungan pipe awam tu kepada ke rumah penduduk. Ini kita panggil salah satu sistemnya sambungan pihak berkuasa air lah. Yang ni kita tapi kita akan lantik tukang pipe yang berlesen, yang berdaftar dengan pihak berkuasa air ni, Lembaga Air Perak ni, dan kita biayalah pelaksanaan projek sambungan pihak berkuasa air ni. Okay. Ada juga kawasan yang mempunyai rangkaian pipe awam tapi
tekanan kurang. Okey. Kalau ada berlaku kawasan-kawasan yang macam ni, kita boleh bagi sistem bekalan air alternatif lah kita pertimbangkan untuk memberi bekalan air alternatif, tapi dengan mendapat pengesahan rasmi daripada ketua kampung kat kawasan tersebut ataupun daripada pihak pembekal air. Maksudnya memang pihak pembekal air sendiri kata memang kawasan ni walaupun ada pipe LAP tapi bekalan air kurang. So yang tu pun kita boleh bagi projek bakas lah kat kawasan tu. Okay. Alright, kita seterusnya kita sentuh kepada ni lah yang saya duk cerita apa benda projek bekalan air bakas ni sebenarnya apa. Okay. Okay, saya cerita sikit lah. Okay, pertama sekali kalau bekalan air bersih, kita ada kita ada empat jenis lah. Yang pertama, sistem pipe gravity. Gravity feed system, yang mana dia punya komponen-komponen tu terdiri daripada empangan ataupun bahasa kampungnya kita panggil tandak lah. Empangan ni kadang-kadang dia lebih besar dia lebih besar, tapi untuk yang projek GFS ni kita panggil tandak lah, dia takungan air yang lebih kecil lah. Kemudian kita letakkan penapis dan kita buat pipe terus ke kawasan penduduk. Okay, kita juga ada telaga terkawal. Okay, nanti saya cerita apa beza telaga terkawal dengan telaga tak terkawal ni. Kemudian kita ada sistem tadahan air hujan. Ataupun kalau bahasa canggih dia tu rainwater harvesting. Maksudnya kalau sistem tadahan air hujan ni dia bukannya sebenarnya banyak digunakan untuk ke arah green building lah. Untuk bangunan-bangunan yang canggih pun banyak dah pasang sistem tadahan air hujan ni. Sebab dia orang kata dia menjimatkan kita semula air hujan dan kita guna untuk kemudahan penduduknya lah. Okay, kemudian yang saya kata ni sambungan pihak berkuasa air. Okay, sambungan pihak berkuasa air ni untuk kawasan-kawasan yang kampung tu memang dah ada infrastruktur bekalan air awam, bekalan air LAP. So kita buat sambungan saja. Untuk yang kes GFS, okay, telaga terkawal dengan Stah ni, kampung-kampung ni jauh daripada infrastruktur awam ni, yang kita memang tak boleh buat pun sambungan pihak berkuasa air awam. Jadi kita terpaksa melaksanakan antara tiga ni lah. Okay, tiga jenis sistem bekalan air ni. Kita laksanakan secara apa? Macam saya kata tadilah, untuk gravity feed system ni kita laksanakan secara gotong royong lah dengan penduduk. Okay. Kemudian kalau telaga terkawal ni pun samalah, kita bergotong royong dengan penduduk. Untuk gravity feed system ni jarang lah kalau untuk projek bakas ni kita bagi outsource kepada pihak kontraktor, sebabnya gravity feed system ni dia memang sukarlah, dia kena air tu yang kita dapat tu adalah daripada air bukit, kawasan yang tinggi, kena nak buat projek ni kena hiking. So bukan senang lah. Jadi susah kita nak lantik kontraktor untuk laksanakan projek ni. Bukan tak boleh, boleh, cuma susah dan mungkin kos dia akan melambung tinggi lah. Okay. Tadi saya duk cerita pasal air bersih dengan air selamat. Okay. Sebelum saya cerita kemudahan tu satu-satu, saya nak cerita sikit lah apa yang dikatakan dengan air bersih, apa yang dikatakan dengan air selamat, apa bezanya. Okay, kalau air bersih ni, air dia jernih. Dia tak keruh pun, jernih je, tak berwarna. Dari segi estetik, kalau kita pandang tu air bersih ni, bersih lah. Kita rasa macam okay, boleh minum ni. Tapi air bersih ni, dia mungkin mengandungi patogen ataupun mikroorganisma yang membawa penyakit-penyakit lah. Itu dia punya kelemahan air bersih ni. Sebenarnya dia adalah air mentah yang tanpa perawatan lah, tanpa pembasmian patogen. Dan dia juga mungkin mempunyai kandungan bahan kimia dan logam berat toksik yang tinggi lah. Sebab air raw water
yang kita ambil direct. Macam kalau daripada sungai ke apa ke, kita ambil direct. Jadi itu yang kita katakan konsep bakas ni kita memberi air bersih. Bukan air terawat lah. Okay, kejap dia jam lagi. Tak keluar pula. Okay. Apa pula yang dikatakan dengan air selamat? Okay, kalau kita tengok nombor 1, 2, 3 tu sama. Tapi yang nombor 4 ni bila kita kata air selamat, dia bebas daripada patogen sebab dia telah mengalami proses rawatan. Sebab tu air selamat ni kan, kita ada loji rawatan air, sebab loji rawatan air ni yang telah membuat rawatan pembasmian patogen, filtration, disinfeksi semua, dan dia tiada bahan kimia ataupun logam berat lah, ataupun kalau dia ada pun kandungan tu sangat rendah dan dia memang selamat untuk diminum. Itu yang dikatakan dengan air bersih dan juga air selamat. Tu perbezaan dia. Yang ni terminologi yang kita guna dalam kesihatan lah. Okay. Okay. So yang saya nak cerita sikit lah, sistem pipe air gravity feed system ni, dia merupakan sistem bekalan air yang disalurkan daripada punca air semula jadi, yang mana dia terletak di aras yang tinggi. Sebab nama gravity kan, so kita nak menyalurkan air tu secara gravity ke rumah-rumah penduduk. Sebab tu bila kita nak cari punca air tu, kita kena hiking lah. Ini untuk kawasan-kawasan yang memang betul-betul di pinggir, di luar bandar, yang memang tak dapat pembekalan air awam, yang mana kita memang terpaksa mencari sumber air di kawasan bukit-bukit lah. Kadang-kadang air mata air, kadang-kadang jejas aliran air sungai. Okay. Ni satu lagi lah. Bila kita buat takungan tu, mungkin ada masanya kita perlu menyediakan tangki. Kalau dia punya konsep mudahnya, kalau empangan tu terlampau tinggi, okay, dan kampung tu terlampau rendah, dia punya turus tekanan dia tu terlampau tinggi, boleh menyebabkan pipe air tu pecah. Jadi sebab tu kita perlu letakkan tangki untuk mengurangkan tekanan air dalam pipe tu. Ini bahasa mudah lah. Okay. Ini adalah skematik, lukisan skematik lah bagi sistem gravity feed ni. Puan, Ya. tapi sistem yang macam ni, pipe gravity ni kan, seandainya bila cuaca hujan, dia akan dia akan tersumbat pipe ni. Betul tu. Bila dia salah satu kelemahan untuk sistem gravity feed ni, bila hujan dan juga lagi satu musim kemarau. Kalau sumber daripada empangan tu, dia memang bergantung kepada contohnya macam takungan air yang kecil je. Mungkin kalau musim kemarau dia boleh menyebabkan empangan ni tak ada air. Kalau musim hujan pula, dia akan menyebabkan air keruh, air sangat keruh. Jadi sebab itulah tadi kan, kalau perasan kan, tadi saya ada sebut pasal pembentukan jawatankuasa penyenggaan di peringkat kampung kan. Jadi kita akan minta penduduk kampung ni ada pasukan dia untuk membersihkan selalulah kita punya empangan ni. Walaupun memang kita letak perangkap sampah kan, kita ada penyaring strainer ni, dia sebenarnya semua untuk merangkap sampah. Tapi kalau sampah-sampah ni tidak dibersihkan, lama-lama dia akan tersumbat, so air pun takkan dapat ke penduduk kampung. Sebab tu bila time hujan ke apa ke, pembersihan empangan ni perlu dilaksanakanlah oleh penduduk. Ini dia punya
orang kata apa, cabaran lah menggunakan sistem pipe gravity, tapi memang bila kita dah tak ada sumber-sumber yang lain, jadi memang penyenggaan tu penting. Kita guna apa pun, barang kita guna kereta ke apa, penyenggaan tu kita kena buat, termasuklah sistem ni lah. Even kalau kita pakai macam dekat loji pun kan, loji rawatan air pun, dia akan melakukan penyenggaan tu supaya kualiti air yang dibekalkan tu bersih lah. Okay. Boleh menjawab soalan? Jawab Puan. Puan ada lagi satu. Sekejap Tu kalau contohnya kalau perkampungan yang berada di bawah program BAKAS, kalau contoh perkampungan yang tidak berada di bawah program BAKAS dan penduduk kampung sendiri gotong royong untuk buat empangan tu dan buat pipe air ke kampung mereka. Tu macam mana pula Wan? Yang macam saya kata sekarang ni kita kena faham tau, masuk kawasan operasi BAKAS ni kawasan mana. Kalau di luar kawasan operasi BAKAS adalah kawasan macam kawasan di bawah PBT lah. Kawasan di bawah PBT yang mana kawasan tu dah memang ada bekalan air awam. Yang selain daripada kawasan PBT tu, itu semua kawasan operasi BAKAS. Jadi penduduk-penduduk dia sebenarnya boleh, kalau dia layak mendapat kemudahan yang kita bagi tu, dia boleh memohon dengan pejabat kesihatan daerah lah untuk membina kemudahan yang kita cakap ni. Dia boleh nak buat sendiri kalau dia ada peruntukan. Kalau dia tak ada peruntukan, dia perlu dia bolehlah memohon dengan pejabat kesihatan di daerah masing-masing. Kalau dia buat sendiri Puan, dia memang kena mohon daripada KKM ke untuk program BAKAS tu ataupun dia automatik? Kalau dia nak buat sendiri, maksudnya dia ada peruntukan sendirilah. Jadi itu tak perlulah, dia memang boleh buat tanpa memohon dengan pejabat kesihatan daerah. Yang saya kata yang dia nak mohon dengan pejabat kesihatan daerah ni, bila dia memang miskin, dia tak ada duit nak buat, so dia boleh mohon lah, kita bantu dia lah bagi subsidi untuk bina sistem-sistem ni. Okay Puan, terima kasih Puan. Okay, sama. Okay, so bila kita cakap sistem pipe gravity ni, macam mana kita pilih dia punya sumber air tu? Sebenarnya kita pilih tu sumber air tu yang berkualiti lah. Maksudnya bila kita cari sumber air tu, kita tak sebarang lah ambil air tu. Kalau jadi selalunya kita akan buat ujian kualiti sumber air lah in situ dekat kawasan yang kita nak buat projek tu, yang mana kita akan bandingkan dengan standard kualiti air minum kebangsaan KKM lah. Contohnya dari segi kekeruhan kan, kita tengok sumber air tu kekeruhan dia rendah daripada 5 NTU. Kalau rendah daripada 5 NTU, ini antara air-air yang kita boleh gunakan lah. pH dia pun stable antara 6.5 hingga 9. Okay, yang ni yang in situ testing lah yang saya cakap tu. Kalau kita nak nak ambil bakteria pun boleh, tapi selalunya bila air di kawasan yang terbuka ni mungkin memang akan ada lah bakteria punya parameter dalam air tu sebab dia terbuka kan, so pencemaran najis tu mesti berlaku. Kalau bukan najis manusia, memang najis haiwan, so pencemaran najis tu memang berlaku lah. Jadi selalunya kita akan menasihatkan penduduk yang dapat air yang kita bekalkan ni, sebab tu kita kena laksanakan pendidikan kesihatan ya. Kita akan nasihatkan penduduk untuk memasak air tu sebelum dia minum. Air bersih, tapi sebab kita khawatirlah ada pencemaran bakteria ni, jadi kita akan nasihatkan penduduk lah untuk masak air tu. Okay. Kalau kita semak kualiti air tu ada kandungan bahan kimia ataupun logam berat yang melebihi standard air minum kebangsaan ni, selalunya kita akan jalankan siasatan lah dekat kawasan tadahan tu. Apa punca pencemaran ni? Sebabnya selalunya kalau untuk parameter kimia ni, bahan kimia dengan logam berat ni
dia sebenarnya dia rendah tau. Dia sebenarnya boleh diminum lah. Tapi kalau tiba-tiba dia melebihi standard tu, mungkin ada pencemaran yang berlaku. So kita kena jalankan siasatan lah. Walaupun dia atas bukit boleh jadi tau. Sebab kadang-kadang sekarang ni dah banyak kan aktiviti-aktiviti apa yang dijalankan di kawasan yang lebih tinggi yang menyebabkan pencemaran tu berlaku dekat kawasan tadahan lah. Jadi bila kita dah dapat tahu, dah jalankan kajian tu, kita kena cari cara penyelesaian lah untuk mengelak lah daripada kita guna sumber air tu, ataupun kita untuk mengurangkan pencemaran tu lah. Sama ada macam contohlah, bila kita semak-semak, okey, kita tengok pesticide tinggi. So bila kita semak kawasan tu, pesticide ni baja baja. Kadang-kadang kan orang akan buat pertanian di atas bukit kan. So baja tu telah mencemarkan sumber air kita. So mungkin perundingan boleh dibuat lah dengan pihak yang menjalankan tu, ataupun kalau memang dah tak ada penyelesaian lain sebab sumber tu dah tercemar, kita kena carilah sumber lain yang boleh kita buat untuk bekalkan air kepada penduduk. Itulah cara dia. Okay, yang ni saya tunjukkan sikit lah gambar-gambar contoh sistem pipe graviti yang kita pernah buat lah dekat kampung-kampung ni. Okay, ni antaranya dekat kawasan Kampar, ini dekat kawasan Batang Padang. Ni semua kampung-kampung orang asli lah. Selalunya yang ada problem bekalan air ni, kampung tradisional dah tak berapa ada masalah sebab kebanyakannya rakyat dah moden. So memang dah masing-masing dah boleh cari bekalan air sendiri, terutamanya dengan membuat sambungan pihak berkuasa air tu. Yang jadi masalah selalunya dekat kawasan kampung-kampung orang asli lah. Sebabnya orang asli ni dia memang dia mandi ke minum ke guna air sungai. Jadi kalau air sungai ni dia lebih tercemar lah. Sebab tu kita akan bina kemudahan-kemudahan macam ni lah kepada ke kampung-kampung orang asli ni. Okey, seterusnya salah satu lagi sistem yang kita bina adalah telaga. Okey, kalau kat Perak ni saya ceritalah, sebenarnya kat Perak ni kita lebih popular dengan pembinaan gravity feed system dengan sambungan pihak berkuasa air berbanding telaga ni. Sebab telaga ni dia ada mesin je lah. Kita dekat Perak kita tak ada mesin gerudi ni. Hanya 2 negeri saja yang ada mesin gerudi ni dekat Malaysia. Untuk bahagian kesihatan lah. Okay, nanti saya ceritalah negeri Kedah dan juga negeri Pahang yang ada mesin gerudi ni. So kita ada 2 jenis telaga, iaitu telaga gali. Kalau telaga gali ni dia punya diameter telaga tu dia lebih besar. Dia diameter dia antara 1.5 hingga 3 meter. Dan dia agak cetek lah. Dia hanya kedalaman pun sampai 7.5 meter saja. Sampai dia jumpa sumber air tu cukup sebab dia diameter yang besar. Okey. Kalau telaga tube pula, dia punya diameter tu dia lebih kecil lah. Dia punya diameter dia antara 50 mm hingga 200 mm saja. Dan dia banyak kaedah pembinaannya, sama ada kita boring atau kita drilling, kita driving, jetting ataupun percussion. Dan dia lebih dalam lah. Okay? Kalau mesin bakas, dia boleh gerudi sampai 35 meter. Tapi kalau kita refer dengan JMG, Jabatan Mineral dan Geologi, kedalaman telaga yang confined atau di aquifer, telaga dalam ni dia lebih daripada tu lah. Dia mungkin lebih sehingga 100 meter. Itu yang lebih orang kata lebih bersih lah dan lebih selamat lah. Okay. Selalu kalau bakas ni pun dia sampai shallow, dia masih shallow lah. Okay.
Okay, tadi saya cerita kan apa yang dikatakan sebagai telaga terkawal tu, apa ciri-ciri telaga terkawal tu yang mengelakkan pencemaran masuk ke dalam air telaga kita. Okey. Okey, yang pertama sekali, telaga ni perlu ada penutup. Penutup untuk kita mencegah pencemaran luaran masuk ke dalam telaga yang kita gali tu. Itu pertama. Dia wajib ada penutup telaga kita. Kemudian dia kena ada lining. Lining dalam telaga ni. Okey. Ni dia kena ada lining. Sebab ni pun sama, kita nak elak pencemaran dia menyusup. Pencemaran dalam tanah pun boleh berlaku. Pencemaran dalam tanah boleh berlaku dan dia menyusup masuk ke dalam sumber air kita ni. So sebab tu kita kena ada lining lah. Okey. Dan juga lining ni penting selain mencegah penyusupan pencemaran, tapi kita juga nak mencegah runtuhnya telaga tu semasa pembinaan tu. Sebab tu kena ada lining. Okey. Sebenarnya apa ciri-cirinya? Okey, dekat ruang antara gelung konkrit ni, ni kalau ni yang telaga yang apa orang kata telaga gali ni, kita pakai gelung kan, gelung konkrit ni, dia punya ruang antara gelung, setiap gelung tu dia perlulah ditutup dengan mortar. Ni pun sama, kes dia kalau kita tak tutup dengan mortar, punca pencemaran boleh masuk antara celah-celah gelung tu. Celah-celah gelung tu ke dalam telaga. Okey. Okey, kemudian kita perlu ada dekat sekitar telaga tu kena ada apron lah, apron konkrit. Dan untuk mengalirkan air, kan bila kita masuk pump air daripada telaga tu, air larian yang kita dah pump tu, okey, dia kena ada kecerunan tu dan dimasukkan ke dalam longkang. Dia bukan masuk balik dalam telaga ni, tapi dia masuk dalam longkang. So apron yang kita bina tu kena ada kecerunan yang sesuai lah untuk masuk ke dalam longkang, supaya dia tak masuk balik, dia tak menyusup masuk balik dalam telaga kita. Okey, itu yang dikatakan sebagai telaga terkawal. Ni contohnya lah. Okey, kemudian pump lah, pump untuk extract air tu. Okay, instead of kita pakai baldi kan, zaman dulu kita perasan, tak tahu, saya tak pastilah you all generasi apa. Saya pernah lagi merasa dekat rumah nenek saya memang telaga gali, pakai baldi je lah untuk kita mandi pada masa tu. Jadi sebenarnya itu antara salah satu punca pencemaran, sebab dia ada ada kontak kan dengan tangan kita, pakai baldi tu masuk balik dalam ni, so dia macam tak berapa bersih lah. Jadi kita lebih mencadangkan adanya pump untuk extract air tu. Okey, tapi bila kita bina telaga, kita kena ambil orang kata ambil perhatian lah terhadap perkara-perkara ni lah. Yang pertama sekali, jarak tandas curah, lubang resapan yang kita bina untuk tandas tu ataupun tangki septik dengan telaga kita ni mesti lebih daripada 15 meter. Sebab apa? Bila kita bina tandas, kita letak lubang resapan ataupun tangki septik tu, kita tak nak pencemaran daripada lubang resapan tu mencemarkan telaga kita. So kalau boleh pembinaan telaga dengan tandas tu mesti lebih daripada 15 meter. Tu kita kena ambil kira. Okey, kemudian tandas tu kena ada dekat lokasi yang lebih rendah daripada telaga yang kita bina tu lah. Sebab kita tak nak, macam saya cakap tadi lah, kita tak nak pencemaran daripada lubang resapan tu mengalir masuk ke dalam telaga kita. Sebab tu kalau boleh telaga tu mesti lebih tinggi daripada tandas kita. Tandas kita kat bawah sikit, telaga tu mesti kat atas sikit. Itu maksud dia.
Okay, yang ni kita kena ambil perhatian lah bila kita nak bina telaga ni. Okay, yang ni contoh telaga tiup lah yang dibina oleh unit Bakas kat Kedah, negeri Kedah lah. Dia ada apa? Dulu pam ekstrak tangan ni zaman dulu je. Zaman sekarang memang semua pakai pam motor lah. Tak ada dah pakai pam tangan ni. Okay. Semua pakai pam motor dah sekarang. Okey, telaga ni kita ada beberapa jenis juga. Sama ada telaga terkawal sambungan ke rumah ataupun yang ni lah. Ni antara apa guna pam tangan ataupun pam pam elektrik terus masuk ke rumah penduduk. Ataupun telaga terkawal sambungan rumah ke rumah. Maksudnya dia lebih daripada satu rumah. Dia ada telaga, ada rumah pam masuk ke tangki. Okey, tangki tu kena elevated lah. Okey, kemudian baru sambung ke rumah-rumah lah. Tapi ini kita kena, bila kita buat yang macam ni, kita kena ambil kira lah berapa besar pam tangki yang kita perlukan dan berapa rumah yang kita nak supply dengan air tu. Ini kena ada design sikit lah, sebab kita takut kalau kita buat kalau kita tak kira ni, nanti tak cukup air nak masuk ke rumah-rumah yang kita nak supply tu. Okay. Selalunya macam kita kalau tangki yang biasa ni kita galakkan dalam dalam 3 rumah macam tu lah. Dia tak adalah buat banyak macam satu kampung guna satu tangki. Kalau nak supply untuk ni, tangki dia kena lebih besar lah ni. Ni yang saya kata dekat Malaysia ni, kalau untuk kesihatan punya mesin gerudi hanya ada 2 lah. Satu dekat negeri Kedah, satu lagi dekat Pahang lah. Ni antara gambar-gambar telaga yang telah dibekalkan lah. Okey, seterusnya, sistem tadahan air hujan. Macam saya cerita tadilah, sistem tadahan air hujan ni, dia adalah satu sistem pengumpulan dan penggunaan air hujan yang mana hujan tu dikumpul daripada bumbung, kemudian disalurkan ke tangki-tangki simpanan air sebelum kita guna. Jadi itu yang saya cakap, sistem tadahan air hujan ni dia lebih berkonsepkan green building lah. Sebab tu, dia bukan dekat kawasan, dia untuk kes dekat sistem Bakas ni, kita gunakan sistem ni kalau memang kita tak ada option, tak boleh buat GFS, tak boleh buat telaga. So rainwater harvesting ni saja, STAH ni saja salah satu cara lah untuk kita bekalkan air. Sebab Malaysia, tapi kita tak ada masalah lah kat Malaysia sebab kita punya hujan kat Malaysia ni sebenarnya kadar taburan hujan kita agak tinggi lah, terutama kalau kat Perak. Perak, LMS daerah LMS Taiping. Daerah Taiping antara daerah yang paling tinggi lah kadar taburan hujan tu. Okay, jadi ini adalah dia punya lukisan skematik lah. Okay, lukisan skematik. Okay, kita ada gutter, kita ada downpipe. Okay, lepas tu terus ke tangki. Tangki, kita ada tangki, komponen tangki dan juga kita ada pelantar untuk tangki itulah. Sebenarnya untuk sistem tadahan air hujan ni dia lebih popular dekat Sabah dengan Sarawak lah. STAH ni memang popular kat Sabah dengan Sarawak berbanding Semenanjung sebab dia memang susah, dekat Sabah Sarawak ni memang susah untuk buat GFS ataupun telaga. Jadi option yang boleh dibuat hanya sistem tadahan air hujan sahaja. Dan dia macam dekat Sarawak kita ada rumah panjang jadi memang popularnya kalau rumah panjang dia akan pakai sistem tadahan air hujan ni. Ini antara reka bentuknya, reka bentuk skematik drawing dia. Okay. Yang macam yang saya cakap ni bila hujan turun, okey, bumbung ni dia jadi sebagai salah satu komponen untuk
sistem tadahan lah, dia tadah air hujan tu, kemudian air hujan akan mengalir down, apa kita panggil ni, gutter ni adalah sebagai conveyor. Convey air tu turun kepada downpipe, okey, terus masuk ke tangki. Okey, masuk ke tangki. So air daripada dalam tangki kemudian kita akan salurkan masuk ke rumah lah. Okey. So bila kita sama juga untuk kes tangki simpanan ni, bila kita nak design berapa besar tangki yang kita perlu guna, kita kena ambil kira kalau musim kemarau, okey, kapasiti tangki tu kita kena kira jugalah. Okey, kita ambil kira musim kemarau dan juga musim hujan. Okay, ini antara salah satu inilah sistem tadahan air hujan yang dibina dekat Sabah dengan Sarawak. Okey, kalau nampak ni kat sini nampak macam ada botol kan? Kenapa tiba-tiba ada botol kat sini? Okey, yang ni kita panggil flushing lah. Dia untuk flushing air hujan yang masuk ke tangki ni. Sebab sebenarnya selalunya air hujan, bila air hujan yang pertama ni dia mungkin mengandungi pencemaran lah, pencemaran bakteria, pencemaran lain-lain pencemaran yang ada. Jadi kalau bila hujan tu berlaku, kita akan flush dulu air yang hujan yang first masuk tu, kita akan flush dulu, kita akan buka botol ni, dia akan flush, kemudian baru kita tutup balik supaya air yang lebih bersih lah masuk ke dalam tangki tu. Inilah yang dia punya ni sistem tadahan air hujan kita. Okey, seterusnya adalah sambungan pihak berkuasa air. Okey, kalau untuk sambungan pihak berkuasa air, yang saya cakap lah, sistem ni kita akan laksanakan untuk kampung-kampung yang mempunyai infrastruktur kemudahan air awam, yang mana dia ada dia dekat dengan pipe air awam pihak LAP, pihak berkuasa air. Kalau kat Perak ni LAP lah, Lembaga Air Perak. Okey, dia dekat dengan pipe air awam ni, so kita boleh bagi subsidi lah. So kita akan bina pipe perkhidmatan ni, service pipe, kemudian sambung ke meter, lepas tu terus sambung ke rumah. Okey. Okey, selalunya kalau konsep projek bakas ni, okey, daripada main pipe terus ke meter ni, sambungan ni kena buat oleh tukang pipe air berlesen dengan pihak berkuasa air tu lah, dengan pihak LAP. Manakala daripada meter ke rumah tu dilaksanakan secara gotong royong lah antara bakas dengan penduduk kampung. Tapi sekarang ni bila kita bagi projek SPBA, normally kita akan buat terus keseluruhan, tak ada dah gotong royong ni. Semua daripada sini ke rumah terus kita lantik kontraktor untuk tolong sambungkan pipe air ni. Okey. Ni lebih detail lah lukisan skematik. Selalunya bila kita sediakan spek, kita akan terus sediakan lukisan perpaipan ni untuk memudahkan kontraktor untuk buat ni lah, buat dia punya pembinaan tu. Ni antara projek-projek yang kita dah bekalkan lah dekat penduduk-penduduk kampung. Selalunya SPBA ni kita bagi untuk, macam saya cakap lah, kawasan yang memang dia ada infrastruktur bekalan air awam. Sebab daripada kita bagi infrastruktur GFS ke telaga ke, baik kita bagi yang infrastruktur bekalan air awam ni, sebab dia lebih selamat dan juga air yang dibekalkan juga adalah air yang terawat. Puan, maaf Okey. mencelah. Ya, boleh. Saya tanya, adakah ini projek ni adakah dapat kerjasama dengan Lembaga Air Perak ataupun macam mana tu? Okey. So bila kita nak laksanakan projek ni, selalunya kita akan, pertama sekali kita akan siasat dulu kawasan tu. Dia ada tak, memang dia ada tak bekalan air awam ni dengan pihak LAP ni. So kalau ada, selalunya kita punya staff kaki tangan dekat daerah akan semak juga dengan pihak Lembaga Air Perak
Okey. Boleh ke projek ni dilaksanakan? Sebab kalau boleh memang kita akan ni lah buat permohonan lah. Sebab dia ada dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak LAP. Sebab pihak LAP pun dia akan pantau juga projek ni. Sebab tu bila kita nak buat penyambungan ni, kita kena cari kontraktor yang berlesen dengan LAP. Sebab LAP pun bila dia tahu projek ni akan dibuat, dia akan pantau kontraktor yang laksanakan projek ni. Sebab kita buat design meter, design pipe daripada main pipe ke meter ni pun kita dapatkan persetujuan dengan pihak LAP. Kita tak boleh macam short sendirilah sambung. LAP tak bagi, LAP ada syarat-syarat dia juga. So kalau kat negeri lain pun samalah, macam kalau kat Kedah, SADA kan. Kalau dekat kalau kat Selangor, Syabas. So setiap kalau kita nak buat projek-projek ni, memang kita kena berurusan dengan pihak berkuasa air kat negeri masing-masing lah. Okay, jawab soalan? Okey, faham Puan. Okay. Okay, seterusnya tadi saya dah cerita pasal bekalan air. So komponen yang kedua saya akan ceritakan berkenaan dengan sanitasi lah. Okay, sanitasi ni sebenarnya ada 3 komponen lah. Yang satunya tandas curah. Yang kedua sistem pelupusan air limbah. Yang ketiga adalah sistem pelupusan sisa berpejal lah. Okay. So bila kita cakap sebagai tandas sanitari ni, sebab saya ceritalah kalau zaman dulu ataupun actually zaman sekarang pun berlaku kalau terutamanya dekat kampung-kampung asli saya cerita, memang kalau kat kampung asli memang tak ada tandas. Okay, kalau you all pergi kat kampung asli yang memang duduk kat kawasan yang memang sangat hulu, sangat hulu tu, memang dia orang tak ada tandas. So kalau kita tanya kat mana you all nak membuang tu, dia akan cakap lah dekat tepi sungai, kat dalam hutan, kat mana-mana dia orang buang. Macam tu je. So benda tu bila dia membuang merata-rata, dia akan membuatkan berlakunya pencemaran penyakit bawaan air lah, ataupun bawaan najis ni memang mudah berlaku. Jadi sebab itulah kita menggalakkan, kita memang naklah setiap rumah kat kampung asli ni kalau boleh ada satu rumah satu tandas. Ini pun kehendak WHO, World Health Organization. So dia punya komponen tandas sanitari ni mudah je. Okay, yang ni kita panggil lubang resapan. Okay, lepas tu kita ada paip pembahan. Ini lubang najis lah. Kemudian rumah tandas tu sendiri. So kita akan buat pembinaan. Ini pun sama, kita ada yang kita buat secara gotong royong, ada yang kita lantik kontraktor lah untuk buat. Okay. Dan kita juga melantik ada juga kita buat tandas ni, kita tengoklah keadaan dia. Sebab kalau katalah dia ada 2 jenis, kita ada tandas cangkung, ada juga tandas duduk. So kalau pemohon tu adalah warga emas dan dia memang sakit kaki, sakit lutut semua, kita boleh benarkanlah untuk pembinaan tandas duduk. Tapi kalau tak ada halangan apa-apa, selalunya kita akan bagi tandas cangkung lah kepada penduduk tu. Dulu tandas bakas memang tak ada flushing pun. Memang curah, sebab tu nama dia tandas curah. Bila dia nak dia lepas dia buang tu, kita curah aja air. Sebab tu bila kita nak bagi tandas kat rumah penduduk, selalunya kriteria satu lagi yang kita kena ambil kira adalah rumah penduduk tu mesti ada air. Sebab kalau kita bina tandas, rumah tak ada air, macam mana dia nak sanitari kan? So salah satu komponen kena ada air lah. Sebab tu kita akan buat juga sambungan air kepada tandas ni. Dan yang terkini, yang latest memang kita galakkanlah semua tandas ni pasang flushing system.
Ni yang saya dah ceritalah sebab apa tu, kita sebenarnya pembinaan tandas ni adalah untuk kita mencegah manusia lah dari terdedah secara fizikal ataupun kontak kepada najis yang dibuang. Sebab tu kita sediakan tandas sanitari ni. Okay. Lubang resapan ni konsep dia kita letak gelung konkrit, lepas tu akan ada batu-batu kerikil di dasar lubang konkrit tu. Jadi bila najis dicurahkan ke dalam ni, air kumbahan ni dia akan menyusup masuk ke dalam tanah. Sebab tu dia dipanggil lubang resapan. Sebab tu tadi bila kita bina telaga, kita kena ambil kira sebab kita tak nak air kumbahan yang menyusut dalam tanah ni masuk ke dalam telaga, sebab tu dia kena lebih 15 meter daripada telaga yang dibina tadi. Kalau yang canggih punya kita pasang tangki septik, tapi tangki septik ni sebenarnya kos dia agak mahal. Sebab tu kalau pembinaan tandas-tandas dekat kampung ni kita masih pakai ni lah lubang resapan gelung konkrit ni. Ini design yang terbarulah yang kita buat lah. Kita sediakan 2 jenis design. Satu sama ada tandas duduk, satu lagi tandas cangkung lah. So ni bergantung pada daerah lah. Kalau dia buat sama ada dia nak buat tandas duduk atau tandas cangkung, bergantung pada permohonan yang dibuat oleh penduduk tu sendirilah. Okay. Ni antara tandas-tandas yang kita telah bina lah sebelum ni. Okay. Ni sekadar untuk makluman lah. Just kita sebenarnya memang sangat banyak lah sebenarnya penyakit berjangkit bawaan najis dengan air yang kita kena tahu ni. Contohnya dysentery, kolera, typhoid, gastroenteritis. Ni semua adalah penyakit-penyakit yang akan menyebabkan diarrhea, demam, combination pada diarrhea, demam, muntah-muntah. So bahaya ya najis-najis bakteria-bakteria bawaan najis dengan air ni. Hepatitis A, rotavirus. Rotavirus ni pernah berlaku dekat Bukit Merah Lake Town Resort tau. Bukit Merah Lake Town Resort pada tahun, saya ingat pada tahun 2015 ke 2016 macam tu lah. Berlaku rotavirus, pengunjung terkena rotavirus. Pada ketika tu Bukit Merah Lake Town Resort ni dia buat macam ada diskaun untuk attract pengunjung datang ke Bukit Merah Lake Town Resort. So sangat ramai pengunjung dan mereka tak mengamalkan kebersihan yang perlulah semasa menggunakan kolam renang. Sebab tu kalau perasan kat kolam renang ni kan, kalau kanak-kanak yang pakai pampers kita memang minta dia pakai pampers kan kalau masuk ke dalam kolam renang tu. Sebab kita nak elakkan bila dia buang najis tu, penyakit-penyakit tu bawaan air tu akan kena kepada orang lain. So dia akan menyebarkan penyakit yang secara besar-besaran lah. So sangat bahayalah. Sebab simptom dia teruk. Dia kalau rotavirus ni memang dia akan senang berjangkit kepada kanak-kanak dengan bayi lah. Dia akan kena cirit-birit yang teruk lah. Okay. So kita ada giardiasis, cryptosporidiasis. Ini pun semua parasit ataupun bakteria yang disebabkan oleh najis-najis. Okay, seterusnya habis tandas curah, seterusnya kita ada sistem pelupusan air limbah. Okay, kalau kita tengok kalau kat rumah kampung lah selalunya memang sistem pelupusan air limbah ni memang agak teruk lah. Sebabnya daripada dapur, daripada bilik mandi, airnya tu dibiar bertakung kan, keluar tu terus atas tanah. So bila tanah tu tak rata, dia jadi bertakung sini. So kalau bertakung kita tahulah apa yang suka kat kawasan air bertakung ni. Sebab tu kita menggalakkan pemasangan sistem pelupusan air limbah lah. Dia punya komponennya kita ada kotak spal, okey. Kemudian kita ada lubang resapan,
Ni kotak spal, lubang resapan, kemudian kita ada filter bed lah. Okey. Yang ni contoh salah satu pembinaan spal berpusat. Maksudnya dia ada beberapa rumah. Okey, beberapa rumah sambung masuk ke dalam satu kotak, satu lubang resapan lah. Okey. Nah, ini untuk kawasan-kawasan yang mana rumah dia dekat-dekat. Semua masing-masing perlukan spal ni. So kita boleh buat sistem pembinaan spal berpusat. Okay. Bila kita cakap sistem pelupusan air limbah ni, kita perlu pastikan air daripada sinki dapur dengan bilik mandi ni dilupuskan dengan sempurna lah, sebab kita nak elakkan macam saya cakap tadi lah, tangkungan air dengan bau di sekitar kawasan rumah. Sebab bila air daripada dapur ni dia memang dapat attract lah, dilatin lipas lalat dengan tikus. Memang attract ni. So kita tahu tikus pembawa bakteria Leptospira, memang bahaya kalau kena kat penduduk. Bila air berjangkit, air bertakung akan attract pula nyamuk. Paling berbahaya kalau nyamuk Aedes. Okey. Lalat dengan lipas pun masing-masing ada pembawaan penyakit masing-masing. Sebab tu sistem pelupusan air limbah ni penting lah, okey, dibuat. Okey, ni komponen dia macam saya cakap tadi. Okey. Daripada sinki, dapur sinki, okay, kita ada kebuk perangkap makanan. Okay, kita tengok gambar bawah ni. So sisa makanan dia akan diperangkap, kemudian yang selebihnya air dengan lapisan minyak akan masuk ke dalam lubang resapan ni. Lubang resapan ni. Okay. So minyak dia akan bertakung dekat atas sebab minyak dia lebih, ketempatan dia lebih kurang daripada air. So air yang bersih tu dia akan meresap lah ke dalam tanah. Okay. Dan selebihnya, okay, kita akan alirkan pula dalam penapis batu kerikil ni. Penapis batu kerikil ni. Kemudian yang betul-betul meresap dekat sini, betul-betul air yang bersih. Dan kalau lebihan itu, kita akan terus masuk ke longkang. So yang bila masuk ke dalam longkang ni, air ni akan jadi air yang dah bersih lah. Tanpa ada pencemaran-pencemaran daripada sisa makanan dan juga lapisan minyak ni. Okay. Tapi bila kita ada sistem ni, spal ni, penyenggaan perlulah selalu dilaksanakan ni lah dekat kotak spal ni. Kita kenalah bersih dan buang sisa-sisa makanan ni. Kena buang secara lupus secara yang betul lah. Tak boleh lah biar. So biar lama-lama kalau tak bersihkan tu, kalau tak selenggara, nanti rosaklah kotak spal ni. Kemudian nanti sebab kotak spal ni banyak digunakan juga dekat kedai-kedai makan, restoran, menggunakan kotak spal ni. Sebab kita nak perangkap minyak dan juga sisa makanan tu lah, tapi dia perlulah disenggara dengan betul lah. Okay, ni design kita lah. Sama juga lubang resapan ni, dia perlulah ada batu kerikil untuk tapis, yang betul-betul tapis lah sisa-sisa lain supaya air saja yang akan meresap masuk dalam tanah. Okay, ni kita punya kotak spal lah. Gambar, kalau nak nampak gambar kotak spal, dia akan ada bila air daripada dapur ni turun, dia akan tapis makanan dekat sini. Kemudian air daripada sini akan masuk pula ke tapisan sini. Lepas tu terus masuk ke dalam lubang resapan tu. Lubang resapan sinilah. Macam tu. Okay, cuma satu lagi saya nak tunjuk. Selalunya kita punya tim akan terlupa untuk nak buat penyambungan daripada bilik air. Dia dah bagus lah buat kotak spal kan, sambung daripada dapur, tapi bilik air dia lupa. Bilik air sama juga, keluar bertakung dekat luar. Itu salah lah. So selalunya kita akan buat dua sekali, sambungan daripada dapur dan juga sambungan daripada bilik air. Cuma bilik air ni tak payah melalui kotak spal lah, sebabnya air kan, bilik air dia air mandi saja. So dia terus masuk ke dalam lubang resapan kat sini. Okay, ni dia punya ni. Jadi saya katalah,
air limbah daripada bilik air direct ke kotak ni, manakala kalau daripada dapur masuk ke dalam kotak spal. Okay. Seterusnya adalah sistem pelupusan sisa pepejal. Sebenarnya kalau untuk dekat kesihatan ni, kita ada 3 jenis lah. Sistem pelupusan sisa pepejal sama ada, okey ni kalau kita tengok lah, tanpa sistem pelupusan sisa pepejal, memang tengok dekat kampung-kampung yang penduduknya tak mementingkan kebersihan di sekitar rumah ni daripada dapur rumah dia terus baling sampah dekat luar ni. Memang saya pernah tengok secara live lah. Dia orang buang je sampah merata-rata, so macam-macam binatang ada kat belakang tu. So memang tak bagus lah sebab yelah nyamuk banyak, attract macam-macam binatang. Kemudian pernah ada kes dekat daerah Kerian, bila dia buang sampah merata macam ni, so dia attract babi tau. So bila dia attract babi, babi dia penyebar JE. So berlaku jangkitan JE dekat kalangan penduduk kat situ. Jadi sebab tu kita pentingkan juga sistem pelupusan sisa pepejal ni lah. So kita ada 3 jenis, sama ada lubang tanam. Ni lubang tanam ni korek tanah, lepas tu kita letak penutup lubang. So penduduk akan buang sisa dia dalam ni sampai penuh, kita terus kampus dia. So penutup lubang ni dia sebenarnya mudah alih lah. So kita boleh angkat dan alih di kawasan lain pula. Kita juga ada ini untuk kalau tiang tong bertiang ni, ini untuk kawasan kampung yang ada kutipan sisa pepejal. Kalau dia ada kutipan sisa pepejal, kita boleh bina tiang tong bertiang ni. Satu lagi, kalau kat Perak yang paling popular adalah ni lah, mini incinerator, kebuk pembakaran sisa pepejal ni. So kita membakar dengan cara yang selamat lah. Sebab kalau konsep jas, dia pembakaran akan mencemarkan udara, tapi kita akan bakar sampah tu secara terkawal lah dengan membina kebuk pembakaran ni. Okay. Yang ni yang saya cakap tadi lah. Okay, lubang sampah penutup. Ini kalau dengan fasiliti kebuk pembakaran sisa pepejal ni untuk kalau kawasan tu tak ada perkhidmatan PBT, tak ada perkhidmatan kutipan sampah. Kalau tong sampah bertiang ni untuk perkhidmatan yang ada kutipan PBT. Okay. Jadi kenapa sistem pelupusan sisa pepejal ni perlu? Sebab kita nak pastikan sisa pepejal ni dilupuskan dengan efektif dan sempurna lah. Nak pastikan persekitaran rumah tu bersih dan boleh mencegah untuk mengawal jangkitan penyakit bawaan vektor lilatin tadi. Okay. So kalau untuk kawasan kawalan PBT, okay, tong sampah bertiang ni akan dijadikan tempat simpanan sementara lah. So dia lebih bersistem dan memuaskan. Tapi konsep dia bila simpanan sementara ni, dia punya konsep dia tak boleh lebih daripada 3 hari lah. Okay, so penduduk akan bawa sendiri masuk ke dalam tong komunal. Okay, kemudian lori sampah akan kutip lah daripada tong komunal tu 3 hari sekali. Okay, yang ni kalau yang mini incinerator tu lah. Okay, dia punya, yang saya kata dia punya konsep terkawal tu bila, okay, ni gegelung konkrit. Dia ada 2 jenis, sama ada kita pakai gegelung konkrit ataupun kita ikat bata. So kalau konsep dia sama, kalau gegelung konkrit, dia akan pakai 2 jenis gelung. Okay, untuk yang bahagian bawah ni, okay, kita akan ni sebagai ruang pengumpulan abu. Lepas tu kita akan letak para besi ni, penapis besi ni, okey, dipasang dekat ruang gelung ni. Okey. Untuk ni kawasan pembakaran lah, ruang pintu pembakaran. So sampah akan
dimasukkan ke dalam sini dan pembakaran akan dilaksanakan dalam ni. So atas ni mesti bertutup dan kena ada corobong asap lah, chimney. So bila pembakaran tu berlaku, asap tu tak keluar berkepul-kepul yang boleh mencemarkan udara, tapi dia keluar secara orang kata terkawal lah sebab ada chimney. Berbanding dia buat pembakaran secara terbuka lah. Ini konsep mini incinerator, konsep bakas lah. Satu lagi, ini tahun ni, yang ni design yang kita buat dekat Perak lah. Sebelum ni pun kita pakai gelung. So bila kita nampak gelung ni macam susah sikit sebab kadang kita kena tebuk dinding gelung tu sebab nak buat ruang pembakaran. So tahun ni kita try design guna ikat bata. So kita akan pasang pintu dekat atas ni. Sama juga kita buat chimney. Dan bila kita buat pembakaran tu, asap tu masih terkawal lah. Cuma, bila kita buat SPSP ni, pendidikan kesihatan, sama juga pendidikan kesihatan kita kena bagi. Ya, bukan semua sampah yang kita boleh bakar. So kita kena nasihatkan penduduk kalau boleh menjalankan 3R lah. Kena buat pengasihan sisa pekerjaan itu sendiri. Hanya bahan-bahan yang boleh dibakar je kita akan masuk. Kalau bahan seperti plastik ke kaca ke, kita galakkan dia bawa untuk dikitar semula lah. Bahan-bahan yang boleh dikitar semula, kita galakkan untuk kitar semula. Ini antara contoh sistem pembukusan sisa pekerjaan yang dibina lah. Yang ni dekat negeri lain. So Perak tahun ni baru nak buat lah pada tahun ni. So saya rasa saya punya taklimat sampai setakat ni je. Jadi bakas kita akan teruslah bagi penekanan kepada peningkatan kebersihan alam sekeliling, kawasan luar bandar serta kesihatan dan kesejahteraan penduduk. Sorry yang bising sikit sebab tiba-tiba ada ice break. So memang agak bising lah. So itu sajalah daripada saya. Ada apa-apa soalan? Saya buka kepada soalan lah. Tangan kiri di pipi kiri. Kemudian tolak pipi ke kanan. Dengan kiraan 1, 2, 3, Dia buka 4, jawab. 7. Kemudian tolak kepala sambil kedua-dua hujung jari diletakkan di bawah dagu dan tolak sedikit ke atas. Dengan kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cik Roslina, Ya. kiranya untuk bakas ni dekat semua hospital sekejap, ada program sekejap. ke? Okey. Sekejap, saya tak dengar. Kejap. Okey. Okey. Apa soalan tadi? Untuk program bakas ni, Mhm. kiranya dekat semua hospital ada unit bakas ni lah. Kalau dekat hospital tak ada. Unit bakas ni dia dekat PKD, Pejabat Kesihatan Daerah. PKD saja. PKD sebab dia bawa bakas ni dia bawa kesihatan awam. So bila dia bawa kesihatan awam, sebab kita fokus kepada penduduk, masyarakat luar bandar. Projek kita memang untuk masyarakat luar bandar je. Untuk kalau hospital ke klinik ke, dia ada perkhidmatan yang lain lah. Macam hospital ada di bawah perkhidmatan sokongan hospital. Kalau dekat klinik kita ada perkhidmatan sokongan klinik lah. Tangan kiri untuk tolak, tangan kanan ke bawah. Okey, terima kasih Cik Roslina. Okey, sama. 3, 4, 7. Soalan lagi pada penceramah. Kebalikkan
Yalah, kalau terima kasih di atas saya ucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, Cik Rosina binti Sarif, perkongsian yang bermanfaat, ringkas tapi padat, mengenai kempen kesedaran dan entering future pada hari ini. Kalau ada semua di ladang, boleh Andi. Kalau ada panjang, kita berjumpa. Semoga kita Kemudian, pusingkan Sudah. badan ke kiri Kan? dan Boleh tangan dengan kiraan cakapkan terima kasih. 2, 3. Kita boleh bersurai lah. Okay. Terima kasih semualah kerana sudi mendengar dan menjemput saya dalam kempen kesedaran Goldwyn and Clean Future. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Cik Rosina. Sama. Pada sedikit ke bawah.